Tak apa, tak apa, tak apa. Tak ada tadi rekod, tak ada tadi tak rekod. Soalan nombor 3 tak apa, no problem. Okey, baik. Nombor 4. Nombor 4. Diberi 20, Allah ni senang je Okey, 25 patutnya senang lah bagi awak, betul tak? Apa tu, Pak Saintis ni patutnya senang. 25 tambah tolak jadi apa? Tolak 13 sama dengan X. Tolak-tolak jadi tambah X tambah 9. 25 tolak 13 berapa? 12. Berapa? 12. X tambah 9. Jadi X sama dengan 12 tolak 9. Jadi X sama dengan berapa? Berapa 12 tolak 9? 3. Ya. Okey, boleh? Simple soalan ni. Boleh. Soalan ni kena buat laju-laju. 40 soalan. Berapa soalan dia? 40 40 soalan lah selalunya. Sejam suku kot. Okey, memang kalau pakai kalkulator dapat terus lah. Okey, yang ini. Okey, yang ini. Macam mana nak buat Ain? Kembangkan lah. Kembangkan je lah. Awak dapat jawapan lah. Saya dapat D. D. Yang lain? Wawa? Tabur? Alia? Dapat D juga. Dapat D juga. Okey. Yang ni awak kembangkan dulu. So, 3 kuasa 2, 9. Tambah 2 kali 2 kali 3, 4. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. 12 pi. Tambah 4 pi square. Tolak 4 pi square. Tambah 4 q. Silap. 4 pi q. Tolak 4 pi square. Tambah 4. Tambah 4 pi q. Okey. So, apa yang boleh kita potong ni? Yang ni kita boleh potong. Kita boleh hilangkan. Jadi apa yang tinggal? Yang ni yang tinggal. Dan tambah 12 pi tambah 4 PQ. So, sama dengan sama yang ni lah kan? D lah kan? Okey, boleh? Boleh. Faham lah dia step dia tu? Ada nak tanya tak? Wan Chicken Siti Nur Fazlina ada nak tanya tak? Okey saya selalu nampak Wan Chicken angkat tangan macam tu jadi macam dia faham. Okey, dia faham kot. Okey, panda dia tu angkat tangan je. Okey, nombor 6. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik 2x square tambah px tolak 24 sama 0 ialah 2. Hitung nilai pi. Macam mana nak buat ni? Macam nak buat Padam sikit. So, jawapan cara nak buat dia adalah awak masukkan nilai 2. Sebab dia kata diberi salah satu punca. So, 2 ni ada salah satu punca dia. Ada lagi satu punca tapi dia kata satu je 2. So, itu nilai pi. Awak masukkan nilai 2 ini. 2 ni sebenarnya apa? X. 2 tu adalah X. Jadi awak masukkan 2 ni ke dalam X. Jadi awak boleh dapat, awak boleh buat macam ni lah. Awak boleh buat macam ni. 2. 2 pasal 2 tambah P 2 tolak 24. Tu sama dengan 4 kali 2, 8 tambah 2P tolak 24 sama dengan 0. 8 tolak 24 dapat apa? Negatif 16. Pergi belah sana jadi 16 lah kan? Dia pergi ke belah sana. Dapat 16 lah. Okey, sini 2
P. Jadi P sama dengan 16 bahagi dengan 2. P sama dengan 8. Boleh? So, 8 mana? Ha, ni. Okey ke tu? Okey je. Okey, angkat tangan. Okey, good, good, good. Yang buat ni okey lah Yang tak buat pun tak ada masalah. Saya bukan nak marah pun. Awak just join. Join buat lah. Kan? Yang penting awak buat. Nombor 7. Nombor 7. Adam lagi sekali. Hitam pula. Diberi X sama dengan 1 ialah paksi simetri bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif 2x square tambah 4x tambah 2. Okey, X sama 1 ialah paksi simetri. Jadi kita sebenarnya boleh masuk X 1 tu ke dalam X lah untuk tentukan koordinat. Okey, sebab apa maksud dia tau? Maksud dia, kalau kita ada macam ni, oh tapi ni negatif 2x kan, so dia negatif dia sedih. Dia macam ni, dan dia titik maksimum lah kan, sebab dia sedih, titik maksimum. Sebab dia kata titik X sama dengan 1, jadi X sama dengan 1 dia kat sini. Tengah-tengah lah, betul tak? Simetri maksudnya belah sini dengan belah sini sama besar. Kiri kanan dia sama buka, sama besar. Jadi, bila kita tahu X sama dengan 1 dekat sini, jadi kita masuk nilai X sama dengan 1 ni ke dalam persamaan, kita dapatlah nilai Y kat sini. Maksudnya koordinat kat sini lah, 1 Y. Okay, jadi kita boleh dapat. Berapa jawapan dia bila awak masuk? Ada yang buat? Awak masukkan je 4. lah. 4. Fx, ni soalan dia, negatif 2x square tambah 4x tambah 2. Jadi kita masukkan ni 1 ke dalam persamaan tu, maknanya saya buat F. Lepas tu saya buat macam ni. Saya masukkan 1 ke dalam tu. Macam fungsi lah Negatif 2, 1, kuasa 2, tambah 4. Masuklah 1 kat sini, tambah 2. Jadi 1 tu sebenarnya kalau awak nampak saya masukkan nilai 1. Jadi saya just tekan calculator pun boleh. Saya dapat ni, dapat negatif 2, tambah 4, tambah 2. Berapa tu? Negatif 2 tu hilang, positif 4. So, dapat 4. Maknanya, titik dia adalah 1, 4. Kenapa 1? 1 tadi kita masuk 1 ni. So, jawapan dia E lah. 1, 4. Boleh? Boleh, boleh. Alright. Good, good. Tolong angkat tangan. Okay, terima kasih. Masih lagi mengekalkan fokus. Okay, jadi saya teruskan dengan soalan nombor 8. Kecerunan garis lurus yang melalui negatif 5Q dan S negatif 1, negatif 10 ialah 3. Cari lagi. Okey, yang ni senang je. Awak pakai kecerunan. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, memang banyak kali awak buat ni. Kan? Awak belajar dalam garis lurus, awak belajar dalam ADMAT pun ada, hukum linear. Jadi macam mana kita nak cari dulu, nak cari Q ni? Macam mana kita nak cari dulu Q ni? Macam mana? Bagi tahu saya dulu sebelum kita buat. Bagi tahulah saya macam mana buat. Masukkanlah dia punya. Masuk yang Y2 Y tolak 1 tu kan? Jadi awak masukkanlah. Jadi katalah ni X1, ni mestilah ni mestilah Y1. Yang ni X2, yang ni mestilah Y2. Jadi awak ambil Q tolak dengan tolak 10 per X pula. X2 tolak X1 awak boleh ambil. Tadi awak ambil Q tolak sebelum awak kena ambil sama negatif 5. Saya tak ikut huruf kat sini. Tapi tak apa tau. Tak kisah.
Awak faham maksud saya? Tak kisah. Jawapan dia sama je. Okey. Dia tak ikut urut tu tak apa. Terbalik. Tapi tak apa. -5 tolak -1. Okey. Jadi, kecerunan dia bagi 3. So, M ni 3 lah. -3. So, kita ganti dengan M dengan -3. Jangan tanya pula pasal apa M -3 ni dia bagi. Ialah -3. Kecerunan dia bagi. Jadi, sebab itulah dia bagi baru boleh cari kan. Q tambah 10. -5 tambah 1. -3. 1 tolak 5, -4. -4 tolak -3, 12. Kat sini. Ini Q tambah 10. Q biar kat sini. 12 tolak 10. 2. Jadi Q sama dengan 2. Boleh? Ada ke Q sama 2? Ada kan? Ni ha. Okey ke tu? Ada nak menyalin ke? Okey. Okey, yang mana menyalin, nyalin sekarang. Screenshot pun boleh. Apa-apalah. Soalan keluar nanti janganlah terabur-abur. Mat kena skor lah. Mat senang. Mat kena skor. Mat pastikan A+. Okey, saya nak awak dapatkan Mat A+. Tu biasa. Orang memang dapat Mat A+. Cuma add Mat je orang nak kejar bagi naik sikit. Ada yang B jadi B+. B+ jadi A minus. Macam itulah. Biasa. Add Mat tu macam tu. Tapi Mat ni macam confirm lah. A+. Okey, dengan syarat awak berusaha lah. Boleh dapat Jangan kata tak boleh dapat. Mat memang boleh dapat. Nombor 9. Saya padam boleh sebelah ni. Boleh. Okey, baik. Nombor 9. Darjah 9 menunjukkan garis lurus EF pada suatu sata kertas. Diberi FG sama dengan 2EF. Cari koordinat titik E. Okey. Koordinat titik E ni, first kali kalau awak nak cepat kan. E ni, persoalan. Okey. First kali saya boleh bagi tahu satu benda yang paling jelas kat sini adalah kita dah tahu dah. E ni dia mesti ada X, dia mesti ada Y, betul? Kan? Kalau kita nak guna kaedah tembak lah, first kali kita kena pastikan tembakan kita tu awak kena tahu. Sekarang ni antara Y tu kita dah tahu dah. Y dia berapa? 6. Y tu 6 sebab dia sebaris dengan ni. Dia selari. Jadi sini 06, sini mestilah something X lah. Y dia mesti 6, confirm. Faham? Jadi kita dah boleh buang dah satu kat sini. Alright? Boleh? Boleh. Cuma kita nak tahu berapa je jarak ni. Jarak sini berapa ni? Jarak tu. Jadi kita kena tengok apa yang dia bagi lah. Dia beri FG 2 FG sama dengan 2EF. Okey. Jadi kat sini. Ada yang dapat? Awak dapat? Cerita saya tak dapat, cikgu. Dapat. Ain dapat? Saya tembak je kau. Tembak berapa? Tembak. A. Awak tembak A? Okey, tembak A. Sebenarnya bagus juga tembakan awak tu. Kita dah boleh rule out yang bawah ni. Kenapa? Sebab negatif. Yes, negatif. Antara dua A, B. Nampak tak? Ni untuk orang yang nak tembak ni. Patut tak boleh ajar orang tembak. Pak saintis ni kena buat betul-betul. Okay, cuma nak bagi tahu je lah. Maksudnya kita buang yang mana confirm salah. So kita punya kebarangkalian nak tembak tinggi kecil. Kata awak tak dapat, dan tinggal A dengan B awak nak tembak kan. At least kebarangkalian untuk betul tu tinggal 50-50. Daripada tadi tu, kebarangkalian nak betul 1/4. Okay. Lepas tu awak buang tu, maksudnya kebarangkalian untuk betul makin kecil. Jadi A antara B. Sebab jawapan dia mesti antara -5 ataupun -10. Sebab dia ke kiri. Dia duduk belah sini. Dia duduk kawasan ni. Kawasan ni mesti negatif. Okey, cuma tak bolehlah tembak -5, -10. Jadi, kita boleh tahulah macam mana nak buat kan. Jadi macam ni.
Yang ini saya nampak kita boleh guna teorem Pythagoras. Di sini jarak dia 8. Di sini jarak dia 6. Okey, so apa jarak di sini? Okey. Awak ingat tak teorem Pythagoras? Kalau 3, 4 kat sini berapa? Yang ni saya dulu-dulu pelajar saya suruh hafal. 3, 4 sini berapa? 5. Oh, okey. Good. Oh, dia mesti macam tu. 3 mesti 4 tu 5. Kalau saya kali 2, sini pun kali 2. 3 kali 2 apa? 6. 6. 4 kali 2 apa? 8. 5 kali 2 apa? 10. Kedudukan 8 dengan 6 boleh tukar-tukar, tak masalah. Dia 3, 4, 5, 6, 8, 10. Kena hafal ni. Kalau kita kurang ni awak kena hafal. Ada lagi banyak. Ada yang beberapa yang kita tak perlu nak kira pun. Kita tahu dah. Okey? 3, 4, 5 tu memang selalu ada. 6, 8, 10 pun selalu ada. So, di sini sebenarnya adalah 10. Okey? Dan kalau awak tak percaya, awak buatlah teorem Pythagoras kan. Awak buatlah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Cert. Awak akan dapat 10 insyaAllah. Okey? Jadi nak mudah, nak cepat ni, kita kena hafal je lah. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Okey, ada lagi lah beberapa. 5, 12, 13. Tu kena hafal juga. Kalau awak nak senang ni, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 5, 12, 13. Cukup lah. Kena hafal 3 ni. Ada lagi lah 4, 5 nak tambah-tambah lah. Tapi ini basic yang awak kena hafal lah. Okey. As a math student ataupun science student. Kan? Awak belajar math. So, teorem Pythagoras yang jenis tu awak kena hafal lah. Yang bukan hafal, yang memang dalam kepala awak lah. Alright. Jadi, kita tahu FG tu tadi, kita tahu 10. Sini 10. Jadi, kita tulis je lah sini 10. FG 10. Sama dengan 2 EF. Okey, jadi kita hantar 2 ke bawah. Jadi, EF sebenarnya 10 bagi 2 dapat 5. Jadi, EF jarak kat sini berapa? 5. Faham tak cakap ni? Faham. Jadi, jawapan dia negatif 5 lah. Dia bagi 5 je. Okey, boleh? Boleh cikgu. Alright. So, tembakan Ain tu kena lah. Yang lain okey? Okey. Okey, faham kan? Ada mana-mana yang awak tak faham, awak tanya. Cikgu macam mana dapat tu? Cikgu, macam mana cikgu dapat tu? Tanya. Awak kena tanya lah, mempersoalkan. Okey, argue cikgu. Okay, saya sebenarnya seronok juga argue ni. Kadang-kadang saya pernah bertelingkah dengan pelajar. Ada lama-lama sebelum ni lah. Jadi saya seronok benda macam tu kan. Jadi kita boleh berbincang. Kan, dia nak kata dia betul, saya nak kata saya betul. Jadi perbincangan yang menarik lah. Okay. Tapi pasal nak kata pun sebab soalan pun senang kan. Tak ada apa yang nak marah apa, nak bincang. Tak ada benda lagi kita nak bertelingkah pun. Semua soalan senang. Baik, nombor 10. Diberi garis lurus X tolak 1 tambah PY sama dengan 0 adalah selari dengan garis lurus X per 4 tambah Y per 5 sama dengan 1. Okay, cari nilai P. Saya nak buat ni Alamak, saya pun dah lupa ni. Sekejap. Diberi garis lurus X tolak 1 tambah PY sama dengan 0 adalah selari dengan garis lurus. Okey. Apa maksud kalau dia nak bagi tahu cerita pasal selari? Mari kita buat kat tepi ni. Okey, satu dia bagi, saya salin balik. Satu dia bagi X tolak 1 tambah PY sama dengan 0. Satu dia bagi X per 4 tambah Y per 5 sama dengan 1. Okey, bila dia kata selari, dia menunjukkan apa dia nak cerita kita selari ni. Yang ni, selari ni dia nak bagi tahu, awak ada senyap kan kan. Apa maksud dia bagi tahu selari tu, dia nak bagi tahu bahawa persamaan tu kecerunan dia sama. Faham tak? Selari. Mana pen lagi satu ni? Selari. Kan? Selari. Nampak tak saya buat apa ni? Selari. Jadi apa maksud kat situ?
dia punya kecerunan depa sama, dia selari. Okey, jadi kat sini mana dia nak kata kita M dia sama. Jadi dekat sini yang saya highlight ni mula-mula kita bagi dia jadi bentuk ni. Kita bagi dia jadi bentuk Y MX tambah C. Ni yang kaedah yang mudah lah. Yang ni pun sama. Dua-dua awak bagi jadi Y MX tambah C. Lepas tu awak ambil M dengan M awak letak bagi sama. Okey? Awak faham tak saya? Macam mana nak buat? Okey ke tak okey tu? Okey. Jadi kita buat ni Okey. Saya buat PY. Tolak 1 pergi belah sana jadi tambah 1. Tolak X jadi tambah 1. Okey. Jadi Y sama dengan negatif X per P tambah 1 per P. Okey. So, kita nak buat jadi Y MX tambah C. Okey. Boleh faham tu? Boleh faham? Jadi Y sebenarnya kat sini jadi negatif 1 per P. X tambah 1 per P. Okey. Saya cuba dulu lah. Saya pun tiba-tiba rasa macam boleh ke macam ni kan? Alright. Sekejap. Saya cuba buatlah dulu kan. Lepas tu yang ni pun sama. X per 4 tambah Y per 5 sama dengan 1. Darab semua dengan 4. So, sini jadi X. Sini jadi 4 per 5 Y sama dengan darab 4 kan? 4. Darab 5 pula. 5X tambah 4Y tambah 20. Dekat sini awak boleh susun 4Y sama dengan tolak 5X tambah 20. Tapi kita ada 4 kat situ. Jadi kita bagi Y sama dengan negatif 5 per 4X tambah 20 bagi 4 dapat 5. Okey, jadi dekat sini saya cuba bandingkan dengan ni sebab kecerunan dia sama. Okey, sebab kecerunan dia sama. Jadi saya buat negatif 1 per 4 sama dengan negatif 5 per 4. Okey, jadi dekat sini saya darab silang, sini dapat negatif 4, sini dapat negatif 5P. So, P sama dengan 4 per 5. So, P sama dengan 4 per 5. Ada ke jawapan 4 per 5? Ada? Ada. Ya, 4 per 5. Boleh faham tak saya buat apa ni? Ada nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey. Dah salin ataupun dah screenshot? Sekejap cikgu. Lagi sikit. Alright. Dah set cikgu. Okey, baik. Jadi apa saya buat ni, saya ulang balik sekadar briefing lah. Pertama, dia bagi persamaan. Kedua persamaan ni awak tukar kepada bentuk Y MX tambah C supaya kita letak dia dalam keadaan bentuk garis lurus. Dan kita menyamakan M. Sebab dia kata selari. Garis tadi selari. Okey, kalau MX dia akan kata macam ni. Garis ini berserenjang. MX dia tambah sikit. Berserenjang ni maksudnya dia buat macam ni. Berserenjang. Berserenjang maknanya ada 90 darjah kat sini. Jadi macam mana kecerunan dia? Kecerunan dia adalah M1 kali M2, jawapan dia negatif 1. Okey, negatif 1. Ini kalau NMAT. Alah, awak belajar NMAT, saya cerita je lah. Okey, memang kita belajar dah ni pun. Maksudnya kecerunan, kalau ada satu garis macam ni, kecerunan macam ni, ada 90 darjah kat sini, kecerunan dia adalah awak darab mesti dapat negatif 1. Ataupun kecerunan satu lagi tu, tukar tanda, terbalikkan tukar tanda. Okey. Itu kalau MAT. Tapi macam case ini dia kata selari. Selari maknanya kecerunan dia sama. Jadi apa saya buat? Saya bagi dia jadi bentuk Y MAT tambah C, Y MAT tambah C. Saya samakan M. Okey, sini adalah M untuk yang atas. Yang ni pun M juga. Yang satu lagi. M1 sama dengan M2. Sebab kecerunan dia sama. Okay, saya ambil kecerunan dia. Jadi lepas tu saya selesaikan P. Saya dapat jawapan. Okey, jadi sekadar untuk rumusan. Baik, nombor 11.
ungkapkan 1 tolak Y per Y square tolak 1 per Y per 2Y sebagai satu pecahan tunggal. Okey. Soalan ni biasa sebenarnya. Soalan ni dulu form 3 ni soalan biasa. Okey. Tapi walaupun dia biasa, dia ada teknikal dia kat situ. Dia ada tapi dia tak bagi jawapan dia bagi bentuk macam tu je jawapan dia. Maksudnya kita boleh buat pendek lah. Okey, tak apa. Okey, tapi kat sini saya cuma nak bagi tahu awak lah. Uh, pecahan tunggal ni kalau dia tolak ni dia sebenarnya bahayalah. Okey, kalau dia tambah tak masalah. Sebab tu soalan ni bagi tolak dia nak mencipta bahaya. Okey, dia tak tolak kat sini. Okey, apa bahayanya? Bahaya dia kat sini. Awak tengok bila sini Y square, awak boleh darab dengan sini. Awak nak bagi dua-dua ni sama. Awak boleh darab dengan, so saya tulis balik kat sini ataupun saya buat kat tepi ni. Macam biasa saya nak bagi ada ruang sikit. Okey, dia bagi kat kita tadi 1 tolak Y per Y square tolak 1 tolak Y per 2Y. Okey, jadi kan kita ni kalau basic dan sajalah saya cerita ulang kaji kan. Kita kalau buat soalan-soalan macam ni, kita kena bayangkan dia macam pecahan biasa. Pecahan lah. Kalau kita ada pecahan 1 per 2 tambah dengan 3 per 5, apa kita buat? Apa kita buat? Tambah tolak sama je. Apa kita buat? Ni. Sama. Ya, samakan penyebut. Maksudnya bawah ni kita darab dengan 5, bawah ni kita darab dengan 2, betul? Supaya bawah dia 10. Okey, yang atas ni kena ikutlah awak darab 5, yang ni kena darab 2. So sini akan jadi 5 tambah 6. So jawapan dia 11 per 10. Ini yang kita akan buat di sini. Yang ni yang kita akan buat di sini. Kita akan bagi bawah dia sama. Okey, kita akan bagi bawah dia sama. Jadi nak bagi bawah sama, kita buat seringkas yang boleh. Jangan darab terus ni. Jangan darab terus. Sebab kalau awak darab terus, awak akan dapat 2y cube. Susah lagi. Jadi kita bagi sama. Macam contoh, yang y square ni apa tak ada. Dia tak ada nombor 2. Kita boleh darab dia dengan 2. Okey, darab dengan 2. Yang kat sini apa dia tak ada? Dia tak ada square je. Ataupun y square. So yang ni kita darab dengan y. Boleh faham? So dia akan kat bawah tu, dia akan jadi 2y square lah. Okay, boleh lah. So bila bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Okey, sama. Yang ni pun sama, darab y. So apa jadi? Sini akan jadi 2 tolak 2y. Okey. Tapi soalan tu dia dah bagi ringkas lah kan. Dia dah dia tak buat macam saya buat, tak apalah. Okey, tolak ini y tolak y square. Okey, buat kurungan dulu macam tu. Okey, lepas tu ni saya kata bahaya tadi, saya sebut yang bahaya kan. Ni yang bahaya ni. Ini darab ini darab ini. Bahaya. So, kita tulis balik jawapan dia. 2 tolak 2y tolak y tambah y square. Ini yang bahaya ni. Tambah ni. Selalunya student akan ikut ni. Tolak kat sini. Dia akan ikut tolak pergi bawah. Jadi jangan. Itulah sebabnya awak salah selalu yang tu lah. 2y square. So selesaikan yang ini, awak akan dapat. Dapat apa? 2 tolak 3y tambah y square per 2y square. So, inilah jawapannya. Ada kot? Ada ke? Pening saya sama je saya nampak. Yang mana sama yang jawapan kita? C. 2 tolak 3y. Ya, je C kan. Nampak lebih kurang mata dah tua. Mata pun nampak sama semua. Okey, 2 tolak 3y tambah y square. Yang ni jawapan kita ni. So, C C. Susunan dia lah tak betul. Tapi sama je lah. Okey, boleh? Faham tak benda saya buat?
Boleh, boleh. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada lagi cikgu. Tak ada Yang selalu tanya Wan je. Tengok dia angkat tangan. Wan nak tanya apa Wan? Wan. Wan. Mana adik tu? Tu je ke? Tu panda tu dah angkat tangan selalu. Okay. Saja je saya nak rehat sekejap. Sebab tu saya cakap-cakap macam tu. Okay, sekejap. Alright, nombor 12. Nombor 12 sama macam tadi ya. Ungkapkan 9 tolak Q per Q square. Yang ini bahagi Tadi penambahan penolakan. Yang ni pendarapan dan pembahagian algebra. Ni tajuk dia. Tapi saya tak tahu belajar bila. Awak belajar form apa saya tak tahu. Okey, yang saya tahu ni tajuk dia tajuk dia adalah pendarapan dan pembahagian algebra. Saya tahu tajuk dia. Tapi saya tak tahu belajar masa bila. Form 1 ke form 2 saya tak tahu. Form 2. Form 2 form 2. Okey. Sebab saya tahu awak belajar tapi saya tak tahu form apa sebabnya KSSM lah. Sebab tu saya mengajar menengah rendah lama dulu 10 tahun. Tapi masa tu zaman KBSM. Okey. Jadi bila KSSM ni saya tak tahu dah dia lari form 1, form 3 tu dia lari-lari kan. Okey, tak apa. Mari kita buat. No problem. 9 tolak Q per Q square. Bahagi 3 tambah Q per Q. Okey. Harap betul lah saya salih ni. 9 tolak Q per Q square. Okey, betul. Okey, kita buat. Soalan ni, bila bahagi dengan tambah, kita tak buat macam tadi lah. Kita tak bagi bawah sama dah. Kita cuma tukar jadi bahagi je. Bahagi tu tukar jadi darab. Tu je. Ni Q square darab. Terbalik kan? Okey, boleh First step. Ulang kaji ni. First step. Apa kita buat? Bahagi tukar kepada darab. Bila kita tukar je darab, terbalik kan? Palingkan dia. Lepas tu kita buat apa? Kita potong sama dia. Apa saja yang sama. Q boleh potong dengan Q ni. Tinggal satu lah maksudnya. Okey. Jadi, jawapan dia apa yang tinggal. Okey, apa yang tinggal? 9 tolak Q per Q 3 tambah Q. Maknanya apa tau? Ni sebenarnya bila awak potong sini satu. Bila awak darab sini, pun darab sini. Satu dapat balik 9 tolak Q. Yang ni kita dapat yang ni. Tapi bila kita tengok kat jawapan. Mana Jawapan ni tak ada pula. Kita kena kembangkan dia lah kan. Betul jawapan tu tak kembang. Kita kembang lah macam ni. Oh, ada jawapan betul. 9 tolak Q per 3Q tambah Q square. Ada jawapan kan? Yang ni kan? A. Boleh? Boleh. Ain je bersemangat. Yang lain tak semangat ke apa? Siti okey ke Siti? Okey je cikgu. Okey Mana lagi ni? Sabur Hamidah ni sunyi, sepi je. Masuk tapi tak tahu lah ada ke tak ada kat situ. Sabur, macam angkat tangan sekejap. Tengok. Dia letak gambar tangan macam tu je. Angkat tangan lah tu kot. Lepas ni saya tak bagi awak letak gambar angkat tangan lah. Wan, Sabur Hamidah. Buat macam gambar Alia tu. Separuh muka tak nampak. Dah cikgu ni merepek apa pula dah kan. Tak ada sebenarnya saya saya ni bosan cakap seorang-seorang. Awak tak mau cakap kan. Jadi apa lah sikit. Okey, ni soalan dia. Diberi bahawa 1 per R tolak 2 sambungan 3
per R tambah 4. Hitung nilai R. Cari nilai R. Alright. Jadi, apa nak buat So, langkah pertama yang kita patut buat adalah kita perlu darab silang. So, sini akan dapat R tambah 4. Ini akan dapat 3 per R tolak 2. So, kita kembangkan. Dapat 3R tolak 6. R tambah 4 sama dengan 3R tolak R 4 tambah 6. Okey, 3R tolak R, 2R, 4 tambah 6, 10. So, R sama dengan 10 bagi 2 dapat 5. Ada ke jawapan? Dia tak ada. Oh, ada. 5. 5. Okey ke? Faham tak saya buat apa tu? Faham. Senang tak? Apalah senang pun. Apa, baguslah senang. Kita buatlah senang kan. Ni susah tak buat, senang pun tak buat, tak boleh kak. Okey Umur 13 dah kita. Baik, kita teruskan lagi. Soalan-soalan yang mana yang kita boleh buat, kita buat je lah. Mana ni. 14. Yang ni senang je. Jawapan dia, sebab W 3/5. Selalu 5 ni akan jadi cert. Akan jadi cert 5 je tu. 3. Ada ke? Ada ke tak ada? Adalah. Ni, A. Yang mana lain mana ada cert? Cert 5. Yang bawah tu, 3/5. 5 yang bawah tu akan jadi cert. 3 yang atas tu akan jadi kuasa. Kalau 2/5, kuasa 2. Kalau 1/3, kuasa 1 tak ada kuasa. 1 je lah. Contoh kalau W 1/2. Apa maksud dia? Maksud dia W kuasa 2. Punca kuasa 2. Cert 2. Cert W. Okey. Boleh? Markah ini kalau awak buat ni, awak dapat 40 saya rasa ni. Kalau betul-betul buat ni. Boleh dapat A semua ni. Boleh Teruskan Raise your hand. Alright, ada 5 minit lagi kita tengok. Sampai nombor apa kita boleh pergi lagi. Lagi saya suruh awak pula buat lah. Awak nak tak? Awak present. Macam form 5. Form 5 rajin present. Sampai dia kesian kat saya. Tak apa cikgu, saya yang buat cikgu. Macam tu. Saya tu seronok. Baik. Nombor 15. 11 tolak 5x. 3x tambah 1. Apa dia nak ni? Cari penyelesaian. X sama dengan apa lah. Okey. Ataupun X lebih besar atau lebih kecil. Jadi first kali kita buat. Kita kembang dulu. 3x tambah 3 sini. Okey 3. Sini 11 tolak 5x. Lepas tu kita kumpul X. So sini jadi 3x. Sini jadi tambah 5x. Sini jadi 11 tolak 3 lah. 11 tolak 3 berapa? 8 3x tambah 5x berapa? 8x Okey, jadi kalau kita bahagikan dia, dia akan jadi 1x. Mana boleh kita boleh tulis macam ni kan? X kena tulis belah sini. Dapat dia tunjuk dekat X kan? Kita tunjuk balik kat X. Jadi X lebih kecil daripada 1. Ni jawapan dia. Ada ke? Ada. Boleh? Boleh. Uyuh. Terbaik lain. Kejut saya. Okey, nombor 16. Yang ni yang nak kena tengok betul-betul ni. Nombor 16 ni. Antara berikut yang manakah bukan pernyataan? Okey, awak bagi tahu saya jawapan dia apa? Bukan pernyataan. Okey, bukan pernyataan. Okey, kon ada satu permukaan melengkung dan satu permukaan rata. Betul benda ni. Benda yang betul. Benda yang betul. Tu pernyataan lah. Sebab pernyataan ni dia boleh jadi benar atau tak benar kan. Pernyataan boleh jadi benar atau tak benar pun tak apa. Kalau dia kata kon ada 2 permukaan, tak apa. Masih lagi pernyataan. Kan? Tapi soalan kata yang mana bukan pernyataan.
Pernyataan ada dua kalau awak ingat lah kan. Kalau awak masih ingat pembelajaran kita yang lalu, yang lepas-lepas. Pernyataan ada dua. Pernyataan palsu ataupun benar. Ataupun pernyataan benar, tak benar. Okey. Jadi, kita kena tengok yang mana bukan pernyataan ni. Maknanya dia bukan pernyataan. Bunga raya, jangan lupa siapkan kerja sekolah. Pernyataan ke tak? Tak. Jangan lupa. Ni bukan pernyataan, betul tak? Dia tak ada benar, dia tak ada kebenaran ataupun tak benar. Benar pun boleh, tak benar pun boleh. Dia dua-dua pun bukan. Okey, C. Bunga raya adalah bunga kebangsaan Malaysia. Betul. Dia adalah pernyataan yang benar, betul? Bulan April mempunyai 30 hari, betul tak? 30 April. 31 tak ada. Betul lah kan? Jadi dekat sini, macam saya kata tadi, pernyataan tak kisah benar ke tak benar. Yang penting situ, macam jangan lupa siapkan kerja sekolah ni, dia bukan satu pernyataan, dia macam dia bukan macam satu fakta lah kan. Dia macam hang suruh apa suruh orang buat je. Jangan lupa siapkan kerja sekolah. Okey. Dia bukan satu benda yang fakta ataupun benda yang berkaitan dengan pernyataan benar atau palsu. Kita tak boleh nak kata benar atau palsu kat situ. Dia mesti pernyataan ni benda yang kita boleh cakap benar ataupun palsu. Bila awak cakap, saya boleh cakap benar ataupun saya boleh kata, oh tak betul itu. Tapi kalau B ni dia macam satu arahan kan, arahan. Jangan lupa arahan. Jadi arahan tu saya tak boleh kata benar tak benar kat situ. So, satu jawapan dia B lah. Cerita panjang buat apa kan. Okey, boleh? Okey, raise hand, raise hand. Nombor 17 pula. Raja 17 menunjukkan gambar Raja Van. Antara berikut yang manakah benar? Ui, yang ni dia main macam tu Benar macam tu je. Baik, kita tengok nombor 1. S masam sama T. Benar tak S? Benar lah. Kalau awak nak tulis S bersama T macam tu, dia kalau macam ni, kita akan lorek kat sini. Kalau S duduk kat dalam, kita lorek dalam. So, betul lah S. T. Kita akan lorek dalam lah. Okey, jadi ini betul lah. Nombor 2 pula. T subset S. Salah. S subset T. Okey, sebab apa? Sebab subset tu sebahagian. Subset tu sebahagian. Adakah T sebahagian daripada S? Awak tengok. Bukan. Bukan. S yang sebahagian T. Kalau dia tulis macam ni boleh lah. Kalau dia kata dia tulis macam ni S subset T. Ni boleh lah. S tu duduk dalam T kan. Ni T pula duduk dalam S lah. So tak boleh lah. Yang ni bukan. Ada je nombor 2 boleh pangkah. Ada nombor 2 ni pangkah. Tak betul lah. Ada lagi. Ni tak betul. Antara 1, 3, 4 je. Okay, kita tengok nombor 3 dengan 4 pula. Nombor 3. S senyum semua T. S semua T. Apa tu? Apa tu? Masam sama R pula. Lepas tu tak ada. Tak ada. Awak tahu maksud ni apa dia? Apa maksud dia? Bukan set kosong. Bukan set kosong. Betul ke bukan set kosong tu? Dia macam nak bagi tahu dia tak ada set. Tak ada. Dia tak ada set. Tak ada. Bukan, tak ada set. Ada set dekat situ. S, T, N, R. Semua tu ada. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Yelah, memang tak ada kan. Sebab S mana boleh. T betul ada subset R pula. R pun tak duduk luar pada sana. R tu, kalau ikut yang ini, masam sama. Maksudnya R kena duduk kat sini lah. Sini ke, dalam-dalam. Dia kena duduk kawasan-kawasan ni lah. So dia kata, bila dia kata subset kosong ni, benar. Alamak, benar lah. Betul lah tu. Yang ni betul ni. Saya nak tengok ST pula. ST. Okey, tak ada guna lah. S dengan T ni betul. S dengan, memang duduk dalam T. S. Soalan ni macam pening kepala jugalah kan. S. T ni betul. Semua S, semua T. ST. Sekejap
Betul lah ni. Betul lah kan. Sebab dia S senyum semua. S muti. Semua S, semua T. Lepas tu, ya sekarang ni problem dia yang ni. Ni tak ada masalah. Ni okey je. Yang saya highlight kuning tu betul. Okey je. Tak ada masalah pun. Masalah dekat R ni. Bila dia kata bersilang dengan R. Sebab dia tak bersilang. Ni R kan? Dia ada tak bersilang kat sini? Tak ada kan? Jadi, betul lah dia tulis tu. Betul. Tanda tak boleh tu. Tanda tak ada. So, nombor 3 tu betul. Sebab dia tak, R tu tak bersilang. Alright. Dan S persilangan T dapat S boleh. Maksudnya kita kena lorek. Betul lah kita kena lorek kat T kalau macam tu. S kita nak bersilang. Kalau bersilang dengan bukan T. Kalau S masam sama dengan T, betul S sebab kita kena lorek sini. Tapi dia kata S masam sama bukan T. Bukan T ni maknanya yang lain. Itu jawapan dia S. Boleh ke? Tak boleh lah. So ni pun bukan. Salah. Jadi jawapan dia hanyalah 1 dan 3. Okey ke tak tu? Okey. Okey, jadi saya harap okey lah tu. Okey, saya cuba lagi satu soalan sebelum kita, maksudnya saya habiskan ada satu muka surat ni kan. Kita buat muka surat dah. 2 muka surat. Okey, kita habiskan muka surat 18 ni. Nanti kelas yang akan datang kita buat 2 muka surat lagi. Ada 2 muka surat lagi ataupun 3. So hari ni saya buat yang ni dulu, nombor 18 sebab dah pukul 12 lebih ni. Okey, satu lagi soalan. Senaraikan semua integer X yang memuaskan ketersamaan linear. Saya nak buat ni. Saya tulis balik 1 tolak 2x lebih besar daripada 5. Okey. Lepas tu saya buat negatif 2x lebih besar. So 5 tolak 1. So dia akan dapat 4 sini, negatif 2x sini. Lepas tu sini jadi x, sini jadi 4 bagi 2 dapat negatif 2. Sebab dari keadaan negatif jadi positif, saya kena tukar tanda. Macam ni. Okey. X lebih kecil daripada negatif 2. Sekejap lah, saya betul ke saya buat ni? Betul. Betul. 4 bagi 2. Oh, di sini saya dah tukar dah. Yelah, betul lah tu. Saya tukar dah. 4 negatif 2 dapat negatif 2. Nombor apa yang lebih kecil daripada negatif 2? Sudah kot saya buat ni. Negatif 3, negatif 4. Kan? Kalau saya buat garis nombor. Ni negatif 2 kan? Ni negatif 1. Ni ni kosong. Ni negatif 3, negatif 4. Okey, yang ini duduk kat mana? Dekat sini kan? Lepas tu dia ke kiri. So, jawapan dia yang ni lah. Negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Boleh faham? Boleh. So, jawapan dia apa? A lah kan? Negatif 2, negatif 3, negatif 4, dot. Maksudnya makin jauh kan? Negatif 5, negatif 6. Kat nombor tu lebih kecil daripada negatif 2. Boleh? Oi, Zarif, apa khabar Zarif? Baik, baik. Oi. Baru bangun tidur ke apa? Tengok TikTok. Aduh, come on lah Zarif. Janganlah tengok TikTok. Wan kacau lah, aduh Wan. Okey, baik. Tak apa. Habis dah kelas pun. Alright, terima kasih kepada yang hadir. Ain, terima kasih Ain. Sabur Hamidah, terima kasih. Alia Kristina, terima kasih. Wan Nur Syikin, terima kasih. Titi Nur Fazlina, terima kasih. Zarif Zakuan, terima kasih. Tadi ada Wawa dan mungkin ada siapa-siapa lagi yang masuk tadi. Saya dah tak perasan ke apa. Saya minta maaf lah. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk esok, untuk NMAT. InsyaAllah kita akan habiskan tajuk vektor.
Dan saya harap awak dapat masuklah kelas esok supaya kita boleh melaksanakan tugas masing-masing. Okey, tugas awak sebagai student. So, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Sama. Baik, Cikgu. Cikgu. Alright.